Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah binti Yusuf dari kumpulan 5 akan membentangkan bincangkan tajuk-tajuk i'jaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Pengertian i'jaz Al-Quran dari segi bahasa, ketidakberdayaan atau keluputan dan juga terwujudnya ketidakmampuan. Dari segi istilah, ilmu ialah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafaz dan kandungan Al-Quran sehingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Tujuan i'jaz Al-Quran yang pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat Al-Quran itu adalah benar-benar seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Yang kedua, membuktikan bahawa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan rekaan Jibril dan juga bukan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghahnya kepada manusia. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekaan manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Pengertian mukjizat ialah mukjizat secara etimologi bererti lemah atau tidak mampu. Mukjizat dalam istilah para ulama adalah suatu hal yang luar biasa yang disertai tentangan dan tak dapat ditandingi. Jenis-jenis mukjizat indrawi ataupun hissiyah secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Daud dapat melembutkan besi. Mukjizat dari segi fizikal. Mukjizat rasional ataupun akliyah. Mukjizat ini sesuai berdasarkan kemampuan intelektual yang rasional. Contoh dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, iaitu mukjizat Al-Quran yang kekal hingga hari kiamat. Bentuk-bentuk i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran dalam melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan dengan Al-Quran terdiri dari aspek lafziyah ataupun lafaz, maknawiyah, makna dan ruhiyah, psikologi. Semuanya berdasarkan dan bersatu sehingga melemahkan manusia untuk menandinginya. Bentuk i'jaz Al-Quran yang dapat dicapai oleh akal manusia yang telah diungkapkan oleh ulama ialah keharmonian uslub bahasanya, keindahan dan ketelitian redaksinya, maknanya, hukumnya dan teorinya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya seperti al-hayat, hidup dan al-maut, mati sebanyak 145 kali. An-naf'u atau manfaat dan al-madarrah, mudarat sebanyak 50 kali. Al-har dan al-bar, panas dan dingin sebanyak 4 kali. Al-rahbah, takut dan al-raghbah, harap sebanyak 8 kali. As-saif, musim panas dan asy-syifa, musim dingin sebanyak 1 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, makna yang dikandungnya seperti al-harz dan al-zira'ah, membajak ataupun bertani sebanyak 14 kali. Al-usb dan al-durur,
membangga diri atau angkuh sebanyak 27 kali, al-aq dan al-ur, akal dan cahaya. Al-aql dan an-nur, akal, cahaya sebanyak 49 kali, al-jah dan al-alaniyah, nyata sebanyak 16 kali, Al-Quran, Al-Wahyu dan Al-Islam sebanyak 70 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibat. Al-infaq, infak dengan al-ridha, kerelaan sebanyak 73 kali. Al-bukh, kikir dan al-hasarah, penyesalan sebanyak 17 kali. Al-kafirun, orang kafir dengan an-nar ataupun al-ahraq, neraka atau pembakaran sebanyak 154 kali. Az-zakat, 9 zakat dan penyucian. Dan al-barakah, kebajikan yang banyak sebanyak 32 kali. Al-fahishah, kekejian dan al-ghadab, murka sebanyak 26 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebab. Al-ishraf, pemborosan dan al-sur'ah, tergesa-gesa sebanyak 23 kali. Al-mu'adzah, nasihat dan al-lisan, lidah sebanyak 25 kali. Al-asr, tawanan dan al-harb, perang sebanyak 6 kali. Dan as-salam, kedamaian dan at-tayyibat, kebajikan sebanyak 60 kali. Pada pendapat ulama terdahulu tentang i'jaz Al-Quran, Abu Ishaq Ibrahim Al-Nizam dan pengikut Syiah berpendapat bahawa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara syirfah. Maksudnya ialah bahawa Allah memalingkan orang-orang Arab yang menentang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya. Pendapat ini salah. Satu golongan ulama berpendapat bahawa Al-Quran bermukjizat dengan balaghahnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Pendapat ahli bahasa. Sebahagian yang lain berpendapat bahawa mukjizat Quran adalah kerana mengandungi badi' yang sangat unik dan berbeza dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab pada umumnya. Seterusnya, golongan lain berpendapat bahawa Al-Quran mukjizatnya terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal ghaib yang telah lalu dan yang akan datang yang tidak ada seorang pun tahu. Segolongan lagi berpendapat bahawa mukjizat Al-Quran terjadi kerana mengandungi berbagai macam ilmu hikmah yang dalam. Seterusnya, pendapat ulama mutakhir tentang i'jaz Quran. Dari Rashid Khalifah, beliau tidak menghitung huruf mudha'ash sebagai 2 huruf tetapi sebagai 1 huruf. Beliau juga menghitung 1 basmalah untuk seluruh Al-Quran. Beliau tidak hitung basmalah dalam 112 surah yang lain dan bermakna beliau mengesampingkan kata Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Abu Razak Naufal menulis tentang tema yang menjelaskan keharmonian dan kesesuaian yang terjadi di antara jumlah kata-kata Al-Quran. Sekian, terima kasih.